Bismillahirrahmanirrahim. Video ini kita akan tengok satu lagi pembahagian daripada Asma'ul Mansubah, iaitu tamyiz. Tamyiz ini adalah satu isim nakirah yang menjelaskan tentang satu keraguan, ataupun ibham. So, perkara yang kita jelaskan itu, yang mempunyai ibham dan keraguan itu, kita namakan dia sebagai mumayyaz. Mayyaza, yumayyizu, mumayyazun. Ini isim maf'ul daripada fi'il mayyaza. Mumayyazun. Baik. Contohnya boleh kita kata Indi ashruna. Indi ashruna rujulan, dikatakan. Bersama saya, Indi 20 orang. 20. Bersama saya ada 20. So kita jelaskan angka 20 itu yang ada keraguan itu dengan tamyiz, dan kita letak kat sini adalah rujulan. Terjemahan dia adalah bersama saya ada 20. Kita jelaskan dengan 20 orang lelaki. Rujulan di sini, inilah yang dimaksudkan dengan tamyiz. Kerana ia menjelaskan keraguan pada angka yang kita sebut 20 tadi. Ini ashruna ini yang ada keraguan itu, kita namakan dia sebagai mumayyaz. Manakala mumayyaz pula, kita boleh bahagikan dia kepada dua bahagian. Mumayyaz ni, jika mumayyaz itu adalah sesuatu yang kita boleh hitung kuantitinya, so kita namakan dia mumayyaz yang malfuz, yang boleh dilafazkan atau yang boleh dihitung, malfuz. Ataupun kalau satu mumayyaz itu yang kita tak boleh hitung kuantitinya ataupun abstrak, kita namakan dia sebagai malhuz. Dia adalah malfuz, malfuzun, malhuzun. Kedua-dua isim maf'ul. So ini maksudnya yang kita boleh kira kuantitinya. So yang ini adalah abstrak. So contoh yang dikatakan mumayyaz yang malfuz ni, seperti yang tadi kita katakan number. So number adalah satu kuantiti yang kita boleh hitung, 20, dan kita jelaskan. So selain daripada number, so kat sini maksud dia ishruna itu adalah mumayyaz yang malfuz. Selain daripada number, antara mumayyaz yang lain adalah, contohnya kita katakan satu unit dalam kuantiti. Contohnya kita katakan meter. Meter adalah satu unit untuk jarak, liter, unit untuk isi padu, ataupun kilogram, unit untuk berat dan sebagainya. Kemudian mumayyaz yang malhuz ni, yang abstrak ni, contohnya ia digunakan untuk menjelaskan hubungan di dalam ayat yang kurang jelas dan ada keraguan. Apabila kita katakan Zaid seorang yang baik, kata Zaid seorang yang baik, ataupun Fatimah seorang yang cantik dan sebagainya. Okay, yang dikatakan dengan baik dekat sini, mungkin ada lagi penjelasan yang kita boleh sertakan dalam kenyataan itu kan. So mungkin kita nak katakan dia baik daripada segi akhlaknya ke, cantik ini daripada sudut wajahnya ke, kan? Ini kombinasi ini boleh jadi macam-macam lah. Sama juga yang tadi, kalau kita kata kita pergi ke kedai dan membeli 1 kilo, orang kata tanya-tanya apa yang dimaksud dengan 1 kilo tu. Mungkin kita katakan 1 kilo ikan, daging dan sebagainya lah.
Dan kadang-kadang mumayyiz yang malhuz ni tak semestinya satu kuantiti yang tetap yang kita boleh kira dengan tepat. Macam ini, unit-unit yang saya tunjuk dekat sini adalah satu unit yang kita boleh kira dengan tepat lah. Tapi kadang-kadang bila ialah satu kuantiti yang menyerupai nilai-nilai yang sebeginilah. Kadang-kadang kita katakan 1 liter air, kan? 1 liter untuk air. Tapi kadang-kadang juga kita sebut satu secawan, kan? Secawan air sama. So inilah satu kuantiti yang menyerupai dengan nilai untuk isi padu. Sama dengan meter, yang menyerupai dengan meter, contohnya kita katakan sejengkal, tu juga adalah satu kuantiti jarak dan sebagainya lah. Macam-macam lagi. Okay. So, isim yang menjelaskan tentang satu keraguan ini, kita namakan dia sebagai tamyiz. Untuk tamyiz yang menjelaskan tentang mumayyiz yang malfuz, kita namakan dia sebagai tamyiz yang zat ataupun tamyiz yang konkret. Tamyizul zati. Manakala mumayyiz, tamyiz yang menerangkan tentang mumayyiz yang abstrak ataupun malhuz, kita namakan dia sebagai tamyizun nisbah. Tamyiz yang abstrak. Tamyizul zati dan tamyizun nisbati. So inilah untuk yang kuantiti yang konkret, dan inilah untuk kuantiti yang abstrak. So inilah contoh-contohnya. Baik. Tengok contoh, beberapa contoh ayat yang menjelaskan lagi tentang penggunaan tamyiz. Contoh. Contoh yang pertama, kalau kita tulis ataupun kita sebut ayat yang berbunyi ishtaraitu kilogram, saya membeli 1 kilo, maf'ulnya, lahman, katakan daging. Saya membeli 1 kilo daging. So lahman dekat sini, ini yang kita katakan sebagai tamyiz. Inilah tamyiz, kerana ia menerangkan tentang mumayyiz, iaitu kilogram kat sini. Inilah mumayyiz. Kerana mumayyiz ni yang satu kuantiti yang kita boleh kira, so kita namakannya sebagai mumayyiz yang malfuz. Saya membeli 1 kilogram daging. Okay, contoh yang dua, kalau kita katakan untuk mumayyiz yang abstrak pula, contohnya kalau kita tulis satu ayat seperti hasuna Zaidun. Zaid baik dari segi apa? Khuluqan, akhlaknya ataupun peribadinya. So Zaid baik peribadinya. Hasuna fi'il lazim, Zaidun fa'il, khuluqan. Inilah tamyiz. Tamyiz misalnya sentiasa nakirah, tamyiz. Dan tamyiz ni untuk kes yang abstrak, dia menerangkan satu keraguan dalam ayat yang kita sebut. Hasuna Zaidun, mungkin perlukan lebih penjelasan.
So ini yang kita namakan dia mumayyiz yang abstrak atau mumayyiz yang malhuz. Okay, sedikit nota tambahan tentang tamyiz ini adalah untuk tamyiz yang berbentuk zat atau tamyiz yang konkret, tamyiz zat, ia juga boleh ditunjuki dengan dalam bentuk yang majrur. Untuk tamyiz yang majrur ni kita boleh menggunakan binaan huruf jar min pertamanya, ataupun kita boleh menggunakan binaan idhofah untuk menunjuki tamyiz dalam bentuk yang majrur. Khas untuk tamyiz zat. Contoh kita kata ba'a tijaru mitron, 1 meter, mitron, min daripada hariron, min haririn lah, sebab majrur kan, min haririn. Ba'a telah menjual, at-tijaru penjual telah menjual 1 meter. Mitron adalah maf'ul, telah menjual maf'ul 1 meter, min haririn daripada sutera. Haririn. Ba'a tijaru mitron min haririn. Dekat sini kita menggunakan tamyiz dalam bentuk binaan huruf jar dengan makna min, dengan menggunakan huruf jar min. So inilah tamyiz. Okay. Ataupun dengan binaan idhofah bila kita menggugurkan huruf jar lah. Sudah kita belajar sebelum ni, dengan menggugurkan huruf jar dia akan menjadi suatu idhofah yang maknawi. Ba'a at-tijaru mitra, huruf jar kan, huruf jar dia mestilah gugur tanwin. Mitra haririn. Ba'at tijaru mitra haririn. Ba'at tijaru mitra 1 meter, off 1 meter daripada sutera. So ini adalah tamyiz dalam binaan idhofah. Tamyiz. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam.